Hai, Assalamualaikum. Hari ni jom kita tengok pasal deflasi. Jom. Okay, hari ni kita akan lihat apakah deflasi. Kalau video sebelum ni kita dah bincangkan berkenaan dengan apakah inflasi. Hari ni cikgu akan meneruskan perbincangan berkenaan dengan deflasi dalam subjek perniagaan tingkatan 4 bab 2. Okay, kita lihat semula objektif pembelajaran. Okay, kita akan melihat, menerangkan maksud deflasi. Yang kedua, menjelaskan punca berlaku deflasi. Yang ketiga, menjelaskan kesan keadaan deflasi. Dan yang keempat, menghuraikan peranan kerajaan dalam menangani deflasi. Okay, kita akan lihat apakah deflasi. Apakah deflasi? Deflasi merupakan satu keadaan kejatuhan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Seperti mana kita belajar tentang inflasi, kamu lihat perkataan di bahagian depan ni, deflasi. Dalam bahasa Inggeris, decrease adalah jatuh, menurun. Jadi, bila tengok perkataan deflasi, kamu boleh ingat berkenaan dengan kejatuhan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Okey. Deflasi juga kita boleh katakan keadaan kemelesetan. Okey, pada waktu deflasi ni maknanya negara kita mengalami keadaan ekonomi yang meleset. Okey, dan keadaan ekonomi yang meleset ni paling yang kita tak nak berlaku dalam negara. Berbanding inflasi dan deflasi, keadaan mana yang lebih teruk kita katakan? Sebenarnya adalah deflasi. Keadaan yang paling kita tak nak berlaku dalam sesebuah negara. Jadi mari kita lihat lagi apakah penerangan berkenaan dengan deflasi. Okey, kita lihat apakah punca deflasi. Kenapa deflasi berlaku? Pertama, permintaan jatuh. Permintaan daripada siapa? Permintaan daripada pengguna. Kitalah pembeli dan pengguna. Kenapa penduduk ataupun pengguna tidak membuat permintaan? Kerana penduduk tidak mampu untuk membeli. Tidak mampu untuk membeli barang atau mana-mana perkhidmatan. Jadi, pada saat itu, penduduk akan meramalkan harga barang dan perkhidmatan akan terus jatuh. Dan pembeli atau pengguna akan menangguhkan pembelian. Pada keadaan deflasi ni kita mengharapkan harga akan jatuh lagi sebab memang masa keadaan deflasi harga barang dan perkhidmatan jatuh. Jadi kita dalam keadaan tidak mampu untuk membeli, kita mengharapkan lagi harga akan terus jatuh. Jadi kita tak akan buat apa-apa pembelian. Jadi keadaan tu sebenarnya menyumbang kepada kemelesetan ekonomi negara. Sebab apa? Tidak berlaku kitaran wang dalam pasaran negara. Kita tak beli, peniaga tak dapat membuat jualan dan tak dapat hasil. Maknanya tidak ada pendapatan. Okey. Kita lihat seterusnya. Kesan deflasi. Okey, apakah implikasi keadaan deflasi? Yang pertama, membantutkan aktiviti perniagaan. Seperti mana yang kita lihat punca tadi, bila penduduk tidak membuat pembelian, perniagaan tidak dapat membuat hasil jualan. Apabila tidak ada jualan, sama ada dari segi aspek barang atau perkhidmatan, tidak ada pendapatan bagi pihak perniagaan. Jadi, bagaimana perniagaan nak meneruskan aktiviti perniagaan? Jadi akan terbantut. Nak beli bahan mentah, nak bayar gaji pekerja, nak beli sebarang peralatan yang diperlukan dalam produksi ataupun pengeluaran. Jadi perniagaan tak dapat buat semua tu. Sebab apa? Sebab aktiviti perniagaan dah terbantut. Kita lihat lagi yang kedua, penduduk akan kehilangan pekerjaan sebab perniagaan tidak dapat meneruskan operasi seperti biasa. Bila tidak ada operasi berjalan, perniagaan tidak berjalan, bagaimana untuk mendapat hasil? Bila tidak ada hasil, tidak dapat membayar gaji-gaji pekerja. Jadi daripada itu,
perniagaan ataupun peniaga terpaksa memberhentikan sebahagian pekerja yang ada. Jadi tinggal sebahagian je pekerja. Jadi yang sebahagian lagi akan menganggur. Okey, pada keadaan ni kita dah belajar tentang pengangguran pada video-video sebelum ni. Kita ada berapa jenis pengangguran? Ada 4 jenis pengangguran. Rasa-rasa masa keadaan deflasi ni pengangguran jenis apa? Okey, keadaan deflasi ni adalah pengangguran jenis sekitaran. Okey, sebab apa? Sebab keyword dia meleset. Okey, ni adalah pengangguran sekitaran. Okey, pada saat berlakunya penduduk kehilangan pekerjaan. Okey, dan seterusnya kita lihat di sini kuasa beli penduduk menurun. Kenapa kuasa beli kita menurun? Sebab apabila penduduk kehilangan pekerjaan, sudah tentu mereka kehilangan punca pendapatan. Bila tidak ada pendapatan, tidak ada wang di tangan, mampukah kita membeli? Jadi kuasa beli kita sudah menurun. Kuasa beli pengguna menurun. Okey, seterusnya kita akan lihat berkenaan dengan tindakan kerajaan mengatasi deflasi. Okey, apakah peranan kerajaan dalam mengatasi deflasi? Yang pertama, menurunkan kadar cukai. Okey, kadar cukai apa ni? Kadar cukai pendapatan persendirian atau perseorangan, kadar cukai pendapatan syarikat. Okey, kadar cukai pendapatan syarikat. Okey, supaya apa? Supaya pendapatan boleh guna meningkat. Okey, kalau kita lihat dari aspek cukai perseorangan. Kalau kata kadar cukai tinggi, selepas kita bayar cukai, pendapatan kita yang ada di tangan lebih sedikit. Okey, bila keadaan inflasi ni, kita nak ekonomi kita rancak, kita nak ada berlaku kitaran wang dalam pasaran. So bila kerajaan kurangkan kadar cukai, jadi pendapatan boleh guna ataupun wang yang ada di tangan kita ada lebih. Jadi kita boleh berbelanja. Jadi kita pendapatan boleh guna kita meningkatlah. Untuk apa? Untuk kita buat perbelanjaan. Okey, yang kedua, memberi khidmat nasihat dan perundangan kepada perniagaan dari segi menggunakan sumber perniagaan dengan optimum. Dia sumber tu maknanya apa sahaja sumber perniagaan, iaitu input-input perniagaan yang dapat kita guna untuk buat pengeluaran, gunakan sepenuhnya. Kalau perniagaan tu ada 15 orang pekerja, gunakan keseluruhan 15 orang pekerja tu secara optimum untuk menghasilkan pengeluaran. Target kita semasa deflasi, kita nak meningkatkan pengeluaran. Sebab apa kita nak meningkatkan pengeluaran? Okay, kita lihat di sini, sebab kita nak ekspor keluar. Okay, pada masa ini kerajaan akan menggalakkan ekspor ke negara luar. Okay. Yang ketiga, kerajaan akan melaksanakan dasar kerajaan. Okay, sama ada dasar kewangan. Bila sebut dasar kerajaan ni, kita ada dua dasar. Satu dasar fiskal, satu lagi dasar kewangan. Dasar fiskal ni berkenaan dengan cukai, okay, ataupun perbelanjaan kerajaan, G-Government. Dia lebih kepada istilah ekonomi. Tapi dalam perniagaan ni kita cedok sikit supaya ada hubung kait di situ. Okay, perniagaan ni tak larilah dengan ekonomi ya. Subjek ekonomi pun lebih akan belajar lebih detail lah. Okay, dasar kewangan berkenaan dengan sebarang kadar faedah. Okay, kadar faedah. Jadi yang dasar fiskal ni dah diterangkan di atas lah. Okay, bila mana kerajaan menurunkan kadar cukai. Okay, sekarang dasar kerajaan menurunkan kadar faedah. Okay, menurunkan kadar faedah di bank. Kalau sebelum ni inflasi, banyak sangat duit kat tangan, kerajaan naikkan kadar faedah simpanan di bank. Jadi kita sebagai penduduk atau pengguna tertarik untuk ataupun cenderung untuk simpan duit dekat bank sebab kita nak dapatkan kadar faedah simpanan tu. Tapi bila mana deflasi, kerajaan turunkan kadar faedah supaya kita sebagai penduduk rasa tak payahlah simpan duit dekat bank, baik guna untuk belanja. Jadi kita akan keluarkan duit daripada bank dan kita mempunyai wang di tangan.
dan kita akan membuat permintaan dan membeli daripada peniaga-peniaga. Secara tak langsung perniagaan akan beroperasi seperti biasa semula. Jadi ekonomi kita akan semakin pulih. Yang kedua, menurunkan cukai ekspor. Kerajaan menurunkan cukai ekspor supaya menggalakkan peniaga tempatan mengekspor lebih banyak barangan ke luar. Sebab apa? Pada keadaan deflasi ni, kita ada banyak lebihan barangan dalam negara kita. Sebab apa? Orang semua tak membeli. Jadi terdapat banyak lebihan barangan. Jadi pada masa ni kita akan ekspor barang ke luar negara. Okey, seterusnya jom cuba jawab soalan. Terangkan maksud deflasi. Kata tugas terangkan maksud deflasi 2 markah. Sama macam soalan dalam inflasi pada video sebelum ni. Terangkan, pelajar kena bagi fakta dan huraian. Kita tengok jawapan. Buat kepada soalan maksud deflasi. Yang pertama, satu keadaan kejatuhan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Satu markah di sini. Seterusnya, disebabkan permintaan jatuh daripada pengguna. Satu markah. Dan huraian yang kedua, penduduk meramalkan harga barang dan perkhidmatan akan terus jatuh. Di sini kamu akan dapat maksimum 2 markah sebab peruntukan markah tadi adalah 2 markah. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Jelaskan peranan kerajaan dalam menangani situasi di 1 Roman. Kita lihat di sini, kata tugas jelaskan peranan kerajaan yang dalam menangani situasi di 1 Roman dan peruntukan markah 4 markah. Jadi, bila kata tugas jelaskan, kamu kena berikan huraian mengikut peruntukan markah. Jadi jom kita lihat jawapan soalan peranan kerajaan. Pelajar tuliskan kepala soalan peranan kerajaan mengatasi deflasi. Huraian yang pertama, menurunkan kadar cukai pendapatan individu 1 markah. Huraian kedua, meningkatkan pendapatan boleh guna penduduk untuk meningkatkan kuasa beli pengguna 1 markah. Huraian ketiga, meningkatkan perbelanjaan kerajaan 1 markah. Huraian keempat, menurunkan kadar faedah simpanan di bank 1 markah. Huraian kelima, menurunkan cukai ekspor 1 markah. Huraian keenam, menggalakkan rakyat berbelanja dan rakyat kurang menyimpan di bank 1 markah. Dan huraian yang ketujuh, memberi khidmat nasihat dan perundangan. Serta huraian ke-8, meningkatkan aktiviti ekspor dan mengurangkan kadar import. Jadi kalau pelajar lihat di sini, banyak cadangan jawapan yang kamu boleh berikan untuk menjawab peranan kerajaan dalam mengatasi deflasi. Jadi pelajar akan memperoleh 4 markah. Kalau kamu beri lebih daripada 4 jawapan, kamu hanya akan dapat 4/4 sebab peruntukan markah 4 markah. Baik, berbalik kepada persoalan yang cikgu berikan pada video sebelum ni. Fenomena COVID-19, keadaan inflasi ke deflasi? Ada jawapan tak daripada pelajar? Sebenarnya sekarang negara kita sedang mengalami keadaan inflasi, tapi lebih kepada inflasi di tahap sederhana. Masih dalam keadaan terkawal. Kalau keadaan deflasi ni, kita lihat dah banyak kerajaan buat tindakan untuk mengelakkan keadaan deflasi ni. Kerajaan dah buat macam-macam pakej rangsangan ekonomi untuk mengelak keadaan deflasi. Kerajaan kita pernah bagi bantuan kewangan, kerajaan pun membenarkan pengeluaran KWSP, semua itu untuk mengelakkan keadaan deflasi daripada berlaku. Yang mana yang cikgu bagi tahu sebelum ni, keadaan deflasi ialah yang kita paling tak mahu berlaku pada mana-mana negara.
Mana-mana negara pun tak nak berlaku keadaan deflasi. Berbalik kepada aspek inflasi tadi, yang kita lihat dalam negara kita, ada berlaku sedikit kenaikan harga barang. Sebab apa? Contoh kita lihat, tenaga pekerja bukanlah diberhentikan, tetapi lebih kepada wabak penyakit yang melanda negara kita menyebabkan sebahagian pekerja mungkin dikuarantin, perlu menjalani kuarantin, jadi mereka tak dapat hadir untuk bekerja. Jadi perniagaan agak terjejah dari segi untuk meneruskan pengeluaran dengan bilangan pekerja yang terhad. Pengeluaran masih berjalan, tetapi bilangan pekerja agak terhad. Jadi semua perkara ini menyumbang kepada berlakunya inflasi sederhana. Kita lihat ini keratan daripada berita harian baru lagi Disember 24. Dikatakan ekonomi Malaysia pulih pada awal 2021. Pada tahun inilah dijangka untuk pulih sebab kadar pengangguran dan kadar deflasi itu adalah masih di tahap yang terkawal. Maknanya kerajaan dah melaksanakan berbagai tindakan untuk menghalang keadaan deflasi daripada berlaku. Cikgu harap penerangan cikgu pada hari ini dapat membantu pelajar-pelajar lebih memahami berkenaan dengan inflasi dan deflasi. Ingat, inflasi berlaku kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan, manakala deflasi berlaku kejatuhan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Oleh itu nantikan video-video seterusnya daripada Cikgu Washita. Jangan lupa untuk terus menyokong cikgu untuk menghasilkan bahan-bahan perniagaan untuk pelajar-pelajar. Sentiasalah lawati laman ataupun channel Cikgu Washita. Like, komen, share dan subscribe.